برحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا والعقدة من لساننا ويحكم لنا. قال الشيخ المصنف تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang. Dan adalah mendapat takbiratul ihram mengiringi takbir imam itu sangat besar kelebihannya, dan luput itu amat rugi. Dan adalah mendapat takbiratul ihram mengiringi takbir imam itu sangat besar kelebihannya. Di sini suatu perkara yang jadi kelebihan yang asing daripada kelebihan berjamaah, yang jadi tambahan di atas kelebihan sembahyang berjamaah. Kata dianya, dan adalah mendapat takbiratul ihram mengiringi takbir imam, yakni mengiringi takbiratul ihram imam. Ini yang kita dah sebut dulu, masalah takbiratul ula. Yang sebut dalam hadis man shalla arba'ina yawman fi jama'atin, pada hadis yang telah lepas, man shalla arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratul ula. Yang dimaksud dengan takbiratul ula ialah di sini yang dia sebutnya. Dan adalah mendapat takbiratul ihram. Mendapat, yakni mendapat oleh seorang makmum akan takbiratul ihram mengiringi selepas takbir imam, takbiratul imam. Itu sangat besar kelebihannya. Kelebihannya yakni pahalanya. Pahala dianya sangat besar. Dengan sebab kita dapat berjemaah daripada awal sembahyang imam. Lalu tu fadilat dianya lebih besar daripada kita dapat sembahyang bersama dengan imam selepas pada takbiratul di tengah-tengah sembahyang. Jadi maksudnya mendapatkan takbiratul ihram mengiringi imam yang disebut dalam hadis dulu, kata takbiratul ula, siapa-siapa yang berjemaah bersama dengan imam serta dapat takbiratul ula dalam masa 40 hari, dapat dua kelepasan, ialah satunya kelepasan daripada api neraka, yang keduanya kelepasan daripada nifak. Ialah kita dapat takbiratul ihram, takbiratul ula dengan rupanya ketika imam hendak mentakbiratul ihram. Ketika imam hendak mentakbiratul ihram, pada masa itu kita dah ada di belakangnya. Kita dah ada di belakangnya, belakang imam. Kita dah menunggukan imam. Kemudian apabila imam takbiratul ihram, apabila imam tu selesai daripada takbiratul ihram, dikira katanya selesai itu apabila imam dah sempurna sebutan ra akbar. Apabila imam tu dah sempurna sebutan ra akbar, maknanya imam dah selesai daripada takbiratul ihram dia. Maka apabila imam dah selesai daripada takbiratul ihram, dengan maknanya dia dah sempurna sebut ra akbar, maka kita makmum terus masuk di dalam takbiratul ihram. Maka kita makmum terus mulai takbiratul ihram. Maka rupa begitunya dikatakan takbiratul ula yang dimaksud di sini. Jadi dhabit dianya
kita hadir oleh makmum ketika takbiratul ihram oleh imam. Hadir oleh makmum ketika takbiratul ihram oleh imam. Maknanya ketika imam sedang takbiratul ihram, kita dah ada di belakangnya. Ketika imam takbiratul ihram, kita sudah ada di belakangnya. Dan apabila imam selesai daripada takbiratul ihram, dengan maknanya apabila imam tu dah benar sebut Allahu Akbar, maka kita makmum terus mulai takbiratul ihram. Apabila imam tu sebut akbar, sebut ra, maka kita pun Allah, terus takbiratul ihram Allah. Terus masuk dalam takbiratul ihram. Maka dengan tidak ada berlambatan, dengan tidak ada sengalamu di antara dengan tidak ada berlambatan di antara takbiratul ihram imam dan takbiratul ihram kita makmum. Maka rupanya begitu dapatlah fadilah takbiratul ula. Sekiranya jadi kelambatan, sekiranya kalau imam itu dah takbir, dah selesai daripada takbiratul ihram, maka kita belum lagi masuk dalam takbiratul ihram, maka meluputlah akan fadilat takbiratul ula. Sebab dia naknya apabila ketika imam sedang takbiratul ihram, kita dah hadir, dah ada di belakangnya. Apabila imam dah selesai daripada takbiratul ihram, sepenuh dah sebut Allahu Akbar, maka kita terus masuk di dalam takbiratul ihram. Dengan tidak berlambatan di antara takbir imam dan takbir kita. Itulah yang maksud kata takbiratul ula. Maka dia katanya, dan adalah mendapat takbiratul ihram, mendapat oleh seorang makmum akan takbiratul ihram mengiringi takbir imam, yakni mengiringi takbiratul ihram bagi imam. Itu sangat besar kelebihannya, yakni sangat besar oleh pahalanya. Dan luput itu, luput fadilat takbiratul ula tadi amat rugi rugi yang sangat. Dengan sebab benda ini pahala dia besar sangat. Sekiranya kalau kita meluput itu ialah masuk dalam kerugian. Tersebut di dalam Al-Jauharul Marhub, nama kitab. Tersebut di dalam sebuah kitab yang nama Al-Jauharul Marhub, disebut dan diriwayat daripada Abdul Rahman bin Auf, dan diriwayat daripada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, yang mana Abdul Rahman bin Auf ini setengah daripada 10 orang sahabat yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syurga. Dia orang yang bernego, orang yang kaya, orang yang bernego, tetapi setengah daripada sahabat-sahabat yang 10 orang yang Nabi Nabi jamin katanya dia ni akan masuk syurga. Ceritanya bahwasanya Abdul Rahman bin Auf datang baginya perniagaan di Mesir. datang kepadanya kepada Abdul Rahman perniagaan, barang-barang perniagaan yang datang di Mesir. Banyak barang perniagaan tu 400 unta dengan muatannya. Sebab biasalah masa dulu tu sebab masa dulu tu nak bawa memindahkan barang apa-apa benda ke sana ke sini, muat di atas belakang unta ke semuanya. Sebab tidak ada lori lagi. Unta muatan barang-barang perniagaan dia semuanya ramai, sebanyak 400 unta. Maka keluar ia mendapatkan dia
maka keluar ia, ya Abdul Rahman, mendapatkan dia untuk nak terimakan barang perniagaan. Jadi maknanya barang perniagaan yang datang daripada Mesir dimuat di atas belakang-belakang unta sebanyak 400 unta. 400 unta. Maka apabila datang ke Madinah, maka dialah keluar untuk nak sambutkan akan barang-barang perniagaannya. Maka lambat berpalingnya, maknanya jadi lambat selesai daripada sambutan barang perniagaan, terimakan barang perniagaan dia, hingga luput akan dia takbiratul ihram serta Nabi SAW. Jadi dengan sebab dia tu sibuk dengan barang perniagaan yang datang pada waktu belum subuh, waktu malam, memanglah apabila barang datang, benda-benda perniagaan, mata benda perniagaan datang tu, dialah yang jadi ampunnya, dialah yang tuannya, maka dia kena ambil simpan di tempat macam-macam lah. Maka dengan sebab sibuk dengan barang perniagaan itu menyebabkan dia tu luput, tak sempat nak dapat takbiratul ihram, yakni takbiratul ula beserta dengan Nabi SAW daripada sembahyang fajar, sembahyang subuh. Dan mendapat ia Abdul Rahman akan Rasulullah imam sembahyang subuh sallallahu alaihi wasallam di dalam rakaat pada rakaat yang pertama. Jadi bukan langsung tak dapat jemaah bersama Nabi, hanya keluputan dianya ialah keluputan takbiratul ihram saja. Tetapi dia datang ke masjid untuk nak solat subuh bersama dengan Nabi. Padahal apabila dia sampai ke masjid tu, Nabi sedang rakaat. Jadi maknanya dia tu dapat rakaat bersama dengan Nabi SAW pada rakaat pertama. Maknanya rakaat pertama dikira dapat bagi dia. Hanya yang keluputan tu ialah keluputan takbiratul ula saja. Tetapi dengan sebab tadi takbiratul ula itu ialah kelebihan dia tu amat besar, maka tak kala selesai ia daripada sembahyang, apabila dia selesai daripada sembahyang, maka bersedekah ia akan 400 unta yang datang di Mesir itu. Maka apabila dia selesai daripada sembahyang subuh, maka untuk nak himbuhkan, untuk nak menggantikan akan keluputan takbiratul ihram, takbiratul ula bersama dengan Nabi itu, untuk nak himbuhkan pahala di situ, dia sanggup bersedekah dengan unta 400 yang datang daripada Mesir tadi. Sekaliannya, kesemuanya, sedekah di dalam sabilillah. Sedekah untuk buat, untuk guna di dalam sabilillah. Itu dia sanggup dengan sebab keluputan takbiratul ihram saja, bukan keluputan sembahyang jemaah. Sebab dia ni dapat rakaat pertama, dia dapat sebab dia dapat dengan Nabi pada rakaat pertama. Kemudian sembah ia Abdul Rahman, ya Rasulullah. Apabila dia sedekah dengan 400 unta tadi, dia pun ceritalah kepada Nabi, sebutlah, beritahulah kepada Nabi, kata dia ni ada buat begitu tadi. Maka sembah ia, ya Rasulullah, aku perbuat bagi bagian-bagian. Dia cerita kepada Rasulullah, kata, ya Rasulullah, dia ada buat begitu-begitu. Ada buat perbuat bagian-bagian. Mana begitu-begitulah. Seperti yang cerita tadilah, maknanya dia ceritalah kepada Rasulullah, kata dia ni sibuk-sibuk dengan barang perniagaan sehingga keluputan takbiratul ula bersama dengan Nabi SAW. Dan untuk nak menghimbuhkan keluputan takbiratul ula bersama Nabi tadi tu, dia sanggup mensedekahkan 400 unta di dalam sabilillah.
Dia ceritalah begitu kepada Nabi SAW. Maka dia cerita tu tujuan dia nak tanya, maka adakah tercapai aku akan pahala takbiratul ihram? Maka dia tanyanya, sedekah 400 unta tadi tu boleh ke tidak nak capai, nak ganti daripada keluputan pahala takbiratul ihram atau takbiratul ula bersama dengan Nabi. Sabda Nabi, tiada. Nabi jawab kata tiada, tak boleh nak menggantikan. Tak boleh nak mencampaikan. Maknanya keluputan takbiratul ula bersama dengan Nabi itu nak ganti dengan sedekah 400 unta, tak boleh nak sama lagi. Jadi lebih yang ni lagi, lebih dapat fadilat, itu lebih lebih banyak pahala takbiratul dapat takbiratul ula lagi daripada sedekah 400 unta tadi. Maka sembah ia Abdul Rahman, dia pun tanya lagi. Ya Rasulullah, aku jadikan barang yang di atasnya. Tadi sedekah unta saja 400 unta. Untuk nak imbuhkan, nak jadi gantian daripada keluputan takbiratul ula, Nabi jawab itu tak mencukupi lagi, tak mencampaikan lagi. Tak boleh nak ganti lagi, ada kekurangan lagi. Maka dia jawab katanya, kalau 400 unta dijadikan sedekah, tambah lagi barang-barang, benda-benda yang ada di atas belakang unta itu tadi. Mana segala barang-barang muatan di atas belakang unta pun jadikan sedekah ke semua juga. Daripada segala mata benda sekaliannya di dalam sabilillah. Kalau unta 400 dah sedekah, dan tambah lagi pulanya segala mata benda, barang-barang perniagaan yang dimuat di atas belakang unta pun nak jadi sedekah pada sabilillah juga. Adakah tercapai aku akan pahalanya? Maka dia tanya, boleh ke jadi boleh nak mencampaikan lagi, boleh nak jadi sama kan tidak? Sedekah begitu banyak dengan keluputan tadi. Sebenarnya Nabi SAW tiada, tak boleh nak samakan lagi, tak boleh nak mencampaikan lagi. Jadi 400 unta serta barang-barang perniagaan yang dimuat di atas belakang untanya tak boleh nak sama lagi dengan pahala takbiratul ula. Maka sembah ia Abdul Rahman, adakah di atas tiap-tiap jamal itu seorang hamba? Bagiku, aku merdekakan dia bagi wajah Allah, yakni kerana Allah Ta'ala, bukan kerana lain. Adakah mencapai aku akan pahalanya? Maka dia tanya lagi, 400 unta disedekahkan, dan serta barang-barang muatan di atas belakang unta pun disedekahkan semua. Lagi pulanya kalau di seekor unta ada seorang hamba, di seekor unta ada seorang hamba, dia merdekakan hamba. Jadi maknanya 400 unta, 400 orang hamba dimerdekakan. Maka dia tanya, adakah boleh nak mencampaikan pahala itu, boleh nak sama lagi pahala sedekah tadi, pahala merdekakan hamba dengan fadilat takbiratul ula? Sebenarnya Nabi tiada, tak boleh nak sama lagi. Kemudian sebenarnya Nabi SAW, hei Abdul Rahman, jikalau ada di dunia dan barang yang di dalamnya daripada harta, jikalau ada di dunia ini, ada pada dunia ini dan barang yang ada di dalam dunia ini daripada harta benda kamu, dan engkau jadikan dia akan harta kamu seluruh dunia ini. Jadi sekiranya kalau sebuah dunia ini adalah milik kamu, dan serta benda-benda yang ada di atas dunia, daripada rumah, daripada pokok, daripada harta benda yang ada di atas dunia ini, engkau jadikan di dalam sabilillah, sekalipun tiada tercapai kamu akan kelebihannya. Jadi kalau itu bukan sekadar
400 unta disedekahkan, bukan sekadar muatan di atas belakang unta, bukan sekadar 400 hamba disedekahkan, tak boleh nak mencapai. Sekiranya kalau harta kamu ni dunia, sebuah dunia ini adalah milik kamu, segala benda yang di atas dunia ini adalah milik kamu, kamu sedekahkan semua pada sabilillah sekalipun, tak boleh nak samakan lagi, tak boleh nak mencapaikan lagi akan keluputan takbiratul ula tadi. Begitulah, nak kita bayangkanlah begitu besar kelebihan tapak takbiratul ula bersama dengan imam. Wallahu a'lam. Fasal yang kedua pada menyatakan syarat-syarat bagi sah qudwah. Apa makna qudwah? Mengikut imam. Fasal yang kedua, yang mana fasal yang pertama itu pada menyatakan kelebihan bagi sembahyang berjamaah dan kelebihan dapat takbiratul ula bersama dengan imam. Maka sekarang kita masuk dalam fasal yang kedua pada menyatakan syarat-syarat bagi sah qudwah. Apa makna qudwah? Ialah mengikut imam. Jadi syarat bagi nak sah mengikut imam. Kita perlu tahu bahawasanya dua perkara yang tentang sembahyang jemaah. Satunya syarat bagi sah berjamaah, syarat bagi sah mengikut imam. Yang keduanya syarat nak dapat fadilat berjamaah. Itu lain-lain. Syarat bagi nak sah berjamaah, syarat bagi syarat bagi sah mengikut imam, dan satu laginya syarat bagi nak sah nak dapat fadilat berjamaah. Maka di sini kita tak nak cakap tentang syarat nak dapat fadilat, nak dapat pahala berjamaah. Di sini kita nak cakap syarat bagi sah mengikut imam. Apabila sah mengikut imam, sah jamaah berjamaah, maka nak dapat pahala atau tak dapat pahala itu tengok sekali lagi. Adakah dapat syarat dia atau tak dapat syarat dia. Jadi syarat bagi nak sah mengikut imam itu lain. Syarat bagi nak dapat fadilat 27 fadilat jemaah yang kata 27 atau 25 di atas khilaf itu, maka itu lain pula. Tetapi sekarang kita nak bercakap tentang syarat bagi sah mengikut. Mata-mata sah mengikut. Tak tilik kepada syarat bagi nak dapat fadilat. Sebab setengah-setengah rupanya mengikut imam itu dah sah. Jemaah itu sah mengikut imam dah sah. Tetapi ada juga tak dapat pahala jemaah. Tak dapat pahala fadilat jemaah yang kata 27 itu tak dapat. Seperti seorang makmum, dia berdiri lebih jauh daripada imam. Dia duduk jauh daripada imam lebih pada 3 hasta. Maka itu meluputkan fadilat jemaah. Adapun sembahyang jemaah itu sah. Mengikut imam itu sah. Tetapi fadilat tak boleh. Kalau dia tu lebih jauh daripada imam atau lebih jauh daripada saf di depan, lebih jauh daripada 3 hasta, maka itu meluputkan. Seperti tidak membetulkan saf, tidak memenahkan saf, maka itu meluputkan fadilat jemaah. Adapun mengikut imam itu kalau cukup syarat dia sahlah. Maka di sini syarat bagi sah qudwah, yakni mengikut imam. Syarat bagi sah, kita nak mengikut imam tu boleh tak boleh, sah ke tidak, tengoklah. Dia katanya syarat-syarat bagi sah qudwah. Qudwah tu ialah mengikut imam. Maka adalah syarat-syarat mengikut imam, syarat-syarat mengikut imam, yakni syarat-syarat sah
mengikut imam 12. Ada 12 syarat kesemuanya. Pertama, niat mengikut imam atau berjamaah serta takbiratul ihram atau kemudian takbiratul ihram pada lain daripada Jumaat. Adapun Jumaat maka wajib atas makmum niat mengikut imam. Syarat yang pertama daripada 12 syarat ialah niat mengikut imam. Niat oleh seorang makmum, akan mengikut imam. Atau berjamaah. Atau dia niat berjamaah. Ini syarat yang pertama. Kenapa disyaratkan kena niat mengikut imam atau niat berjamaah? Sebab kita sembahyang, apabila kita sembahyang di belakang imam, maka ada suatu perkara ialah kita jadi pengikut imam. Apabila kita jadi sembahyang di belakang imam, maka kita nak mengikatkan di antara sembahyang kita dengan sembahyang dia. Nak mengikatkan, nak menambahkan akan sembahyang kita dengan sembahyang dia, kita nak ikut dia. Apabila kita nak ikut dia, maka ikutan tu ialah suatu amalan pula. Ikutan, mengikut akan imam itu ialah suatu amalan, maka setiap-tiap amalan yang berhajat kepada niat. Setiap-tiap amalan yang badaniyah, setiap-tiap amalan yang dilakukan, yang guna tubuh badan untuk nak mengerjakan, maka mesti kena niat. Tengok solat ialah suatu amalan, maka mesti kena niat. Maka mengikut imam ialah suatu amalan pula. Sembahyang tu dah suatu amalan. Mengikut imam itu suatu amalan pula, yang lain pula. Maka tak dapat tidak kena ada niat pula. Sebab tu kita niat sembahyang, sebab sembahyang tu itu satu ibadat, satu amalan. Nak sembahyang mesti kena niat, nak ambil wuduk itu satu amalan, maka mesti kena ada niat. Nak puasa itu suatu amalan badan, maka mesti kena niat. Maka mengikut imam itu satu amalan juga. Lain yang suku sakat daripada sembahyang. Sembahyang itu adalah satu amalan. Mengikut iman adalah suatu amalan yang lain pula. Maka setiap-tiap amal badan, amal yang dilaku oleh badan, bukan amal yang diguna dengan harta seperti bersedekah. Sedekah tak mesti kena niat. Sebab guna harta ni ibadat yang jenis guna badan, tubuh badan kita. Guna anggota kaki tangan kita. Maka tak dapat tidak kena ada niat. Apa sebab innamal a'malu binniyati. Semua amalan tu mesti kena niat. Maka mengikutkan imam dalam sembahyang kitanya, maka itu adalah suatu amalan. Setiap-tiap amalan mesti kena ada niat. Sebab itulah disyaratkan nak sah jemaah tu kita kena ada niat mengikut imam. Niat mengikut imam atau berjamaah, atau kita niat berjamaah. Jadi niatlah di dalam apabila kita sampai masa kita kena niat, kita jadi makmum, usalli fardaz zuhri hingga akhir, kemudian kita kata makmuman, jadi makmum. Maka jadi makmum tu maknanya kita niat mengikut imam lah. Atau kita niat jama'atan, saja kusmayang fardu zuhur, kemudian kita kata berjamaah. Tak, jadi maknanya hasil maksud. Walaupun kita tak kata mengikut imam, kita tak kata jadi makmum pun kita tak kata, tetapi kita kata dalam niat kita berjamaah pun memada. Jadi memadalah kita niat katanya makmum pun boleh.
saja sembahyang fardu zuhur 4 rakaat makmum, artinya mengikut imam, artinya berjamaah. Maka semua perkataan tadi dah hasil maksudnya. Adapun imam, orang yang jadi imam tu mesti niat ke tidak? Maka itu dia, kalau dia tak niat pun tak ada masalah, kita nak mengikut dia. Orang yang jadi imam, dia tak niat jadi imam kalau lain daripada sembahyang jemaat. Kalau dia tak niat jadi imam pun boleh kita nak mengikut dia. Tetapi dia tu kalau tak niat jadi imam, dia tak dapat fadilat jemaah lah. Tak hasil fadilat jemaah lah bagi dia. Tetapi kalau kita curi ikut, kalau kita curi ikut, dengan maknanya seorang tu dia sembahyang di dalam masjid seorang diri dia. Sembahyang seorang diri dia. Kita mari ikut di belakang dengan tidak beritahu kepada dia bahawasanya kita nak ikut dia. Kita tak beri jagaan, tak beritahu kepada dia, kata kita nak ikut dia. Itu maksud katanya curi ikut. Tetapi kita ni niat mengikut dia. Maka dah hasil jemaah bagi kita. Dah hasil mengikut bagi kita. Walaupun dia tak tahu sekalipun, walaupun orang yang jadi imam tu tak tahu kata ada makmum yang mengikut di belakang dia sekalipun, maka tidak mengapa. Maka sah. Tetapi segianya apabila kita nak mengikutkan seorang, kita bagi tahulah supaya dia tu niat jadi imam supaya dapat fadilah jamaah kepada dia juga. Tetapi kalau kita ikut di belakang tak beritahu kepada dia, dia pun tak sedar kata ada orang yang mengikut di belakang dia, maka kita mengikut dia tu sah, kita dah dapat fadilah jamaah. Walaupun dia tak sedar sekalipun. Tetapi rugi itu balik dia lah. Sebab dia tak niat jadi imam, dia tak dapat fadilat jemaah. Sebab tu orang kitanya apabila nak mengikut siapa-siapa yang sembahyang seorang di dalam masjid ke mana, kita beritahu juga kepada dia, katanya kita nak mengikut dia. Itu supaya dia niat jadi imam untuk nak dapat fadilah pada dia. Bukan syarat bagi nak sah. Ini kita kira sebelah balik makmum. Jadi makmum apabila nak mengikut imam mesti kena ada niat. Makmum apabila nak mengikut imam mesti kena ada niat mengikut imam, atau niat jadi makmum dia, atau niat berjemaah bersama dengan dia. Sebab tu memada kita niat makmuman, artinya iktidaan atau mengikut imam, artinya jamaatan, saja sembahyang fardu zuhur makmum, saja sembahyang zuhur berjamaah, saja sembahyang fardu zuhur mengikut imam. Itu barulah sah kita mengikut dia. Serta takbiratul ihram, yakni niat-niat mengikut imam itu serta takbiratul ihram. Mana masa yang hendak kita niat mengikut imam tu masa mana? Ketika mana yang kita perlu niat mengikut imam kalau kita nak jadi makmum? Masa dianya ialah pada masa takbiratul ihram. Tak kiralah pada masa takbiratul ihram di awal-awal takbiratul ihram ke, atau di tengah-tengah takbiratul ihram, atau di hujung takbiratul ihram. Maksud di awal tu mana? Ketika kita kata Allah, kita niat mengikut imam. Atau di tengah hu itu di tengah contohnya. Atau di hujung akbar, kita niat ketika itu. Tak kiralah di awal, di hujung, di tengah ucapan takbiratul ihram tu bagi ada niat mengikut imam. Atau kemudian daripada takbiratul ihram, atau kemudian daripada selesai takbiratul ihram, tapi lain pada sembahyang jemaah. Atau kemudian daripada takbiratul ihram. Jadi maknanya selepas pada kita takbiratul ihram,
ketika kita takbiratul ihram, kita belum niat mengikut imam. Niat sembahyang tu adalah, contohnya ketika kita takbiratul ihram, kita niat katanya sajaku sembahyang fardu zuhur, sajaku sembahyang fardu zuhur, tak ada niat mengikut imam lagi. Tak ada niat mengikut imam lagi. Selepas pada takbiratul ihram, di tengah-tengah sembahyang sedang baca doa iftitah, artinya ketika baca doa, baca bismillah, baca fatihah kemasalan, kita baru niat mengikut imam. Itu pun boleh. Itu pun sah jamaah. Artinya kita sembahyang seorang diri. Kita sembahyang seorang diri, tidak niat mengikut imam. Apabila sembahyang zuhur masalan boleh 2 rakaat, kita niat mengikut imam, mengikutkan orang yang ada di depan kita. Kita niat mengikut imam. Dulu belum pada tu kita sembahyang seorang diri. Apabila masuk rakaat yang kedua, yang ketiga, kita niat mengikut imam. Dengan sebab ada orang sembahyang di depan kita. Maka itu pun sah juga. Tetapi masalahnya, ini cerita pasal untuk nak sah kedua, untuk nak sah mengikut imam. Memadai kita niat mengikut imam pada takbiratul ihram, dan kemudian daripada takbiratul ihram pun boleh juga kita nak niat mengikut imam. Tetapi berbezanya kalau kita niat, ni dia cakap masalah lain pada sembahyang Jumaat. Kalau kita niat takbiratul ihram, kita niat mengikut imam ketika kita mengucap takbiratul ihram, maka kita dapat sah mengikut serta dapat fadilat jamaah. Mengikut sah, lagi pula dapat fadilat jamaah. Mana fadilat jamaah yang kata 27 itu. Tetapi kalau kemudian kita niat mengikut imam, kemudian daripada takbiratul ihram, maka mengikut imam tu sah. Mengikut imam tu sah, tetapi tak dapat fadilat jamaah. Jadi maksudnya, maksudnya misalannya, kita sembahyang zuhur di belakang seorang masalan. Ketika kita takbiratul ihram, kita tak niat jadi makmum dia. Selepas pada takbiratul ihram, imam baca Fatihah, kita pun dengar dia baca Fatihah. Kemudian imam baca doa iftitah, kita pun baca doa iftitah masalan. Apabila imam masuk baca Fatihah, kita baru niat mengikut dia. Apabila kita niat mengikut dia tu, maka ikutan kita kepada dia tu sah. Tetapi meluputkan fadilat jamaah. Sebab tu cerita katanya, syarat bagi nak dapat fadilat jamaah 27 tu lain, syarat bagi sah mengikut tu lain. Itu pun ada syarat lagi, jangan ada menunggu yang lama. Kalau kita tak mengikut, itu lagi akan datang. Pada lain daripada Jumaat, ini kembali kepada atau kemudian. Pada lain daripada Jumaat, yakni pada lain daripada sembahyang Jumaat bagi makmum yang sembahyang lain daripada sembahyang Jumaat. Adapun Jumaat, yakni sembahyang Jumaat, maka wajib atas makmum niat mengikut imam. Adapun sembahyang Jumaat, maka wajib atas makmum niat mengikut imam. Dan wajib atas imam niat jadi imam serta takbiratul ihram. Dan wajib atas imam niat jadi imam serta takbiratul ihram kedua-duanya. Kerana syarat berjamaah pada sembahyang Jumaat. Gini,
Jadi maknanya tadi tu katanya kita nak niat mengikut imam tu bila satunya pada masa kita takbiratul ihram. Tanya selepas pada takbiratul ihram, kemudian daripada takbiratul ihram itu pada sembahyang yang biasa. Mana lain pada sembahyang Jumaat dan lain pada sembahyang yang sembahyang muadah dan sembahyang jamak lagi akan datang, jamak hujan lagi akan datang. Jadi maknanya sembahyang biasa boleh kita nak niat mengikut imam tu pada takbiratul ihram, pada masa takbiratul ihram pun boleh. Selepas pada takbiratul ihram pun boleh kita nak niat mengikut imam. Maka ikutan kita kepada imam tu sah. Tetapi kalau niat selepas pada takbiratul ihram maka meluputkan fadilat. Mengikut tu sah. Itu pada sembahyang biasa. Adapun sembahyang Jumaat pula, adapun sembahyang Jumaat dan begitu juga sembahyang muadah dan sembahyang jamak yang kedua pada masalah hujan, itu lagi akan datang kita cerita. Adapun sembahyang Jumaat, dengan kerana sembahyang Jumaat ini syarat berjamaah pada rakaat yang pertama. Dengan sebab sembahyang Jumaat disyaratkan pada nak sah sembahyang Jumaat. Disyaratkan pada nak sah sembahyang Jumaat mesti kena ada berjamaah pada rakaat yang pertama. Dengan maknanya kalau tidak berjamaah pada rakaat yang pertama, maka tidak sah Jumaat. Adapun sembahyang biasa ini kalau kita tak berjamaah pun tidak mengapa, sembahyang seorang diri pun sah. Jumaat nak sembahyang seorang diri tak boleh. Jumaat semesti kena sembahyang berjamaah. Untuk nak sah Jumaat. Adapun sembahyang Zuhur biasa, sembahyang Asar biasa ini, maka sembahyang seorang diri tak berjemaah pun sah juga. Dengan sebab sembahyang biasa ini sembahyang seorang diri pun sah. Dengan sebab tu kalau kita nak berjemaah, jadi tambahannya. Sebab tu nak jemaah kena niat pada takbiratul niat pada masa takbiratul ihram pun boleh. Niat pada selepas pada takbiratul ihram pun boleh juga. Adapun sembahyang Jumaat ialah syarat bagi nak sah sembahyang Jumaat. Syarat bagi nak sah sembahyang Jumaat tu ialah berjamaah. Maka dengan sebab syarat nak sah Jumaat, sembahyang Jumaat itu berjamaah, maka wajib kita sertakan niat berjamaah itu, niat mengikut imam itu, niat berjamaah itu pada masa takbiratul ihram. Sebabnya kalau kita niat berjamaah, niat mengikut imam pada sembahyang Jumaat selepas pada takbiratul ihram, maka membawa kepada ketika kita takbiratul ihram kita dah masuk dalam solat. Ketika kita Allahu Akbar, kita takbiratul ihram itu kita dah masuk dalam solat. Maka kita tak niat mengikut imam. Jadi mana sembahyang Jumaat kita kosong daripada niat mengikut imam. Niat kosong daripada berjemaah. Lalu tu tidak sah. Maka sembahyang Jumaat macam mana pun mesti kena niat mengikut imam, niat berjemaah di dalam pada masa mengucap takbiratul ihram. Sama saja imam dan makmum. Imam wajib kena niat jadi imam. Makmum wajib kena niat mengikut jadi makmum atau mengikut imam ataunya berjamaah. Kalau tidaknya tidak sah. Dia tak sama dengan sembahyang biasa ni. Sembahyang biasa ni berjamaah, tujuan berjamaah bukan kerana nak sahkan sembahyang biasa ni. Sembahyang jemaah pada sembahyang biasa ini untuk nak dapat pahala. Jadi sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, sembahyang Maghrib, sembahyang Isya, sembahyang Subuh, kita berjamaah tujuan apa dia? Tujuan nak dapat pahala 27 itu. Adapun sembahyang Jumaat, kita berjamaah untuk nak mengesahkan sembahyang Jumaat. Itu dia tak sama. Dia tak sama. Sembahyang Jumaat berjamaah itu untuk nak mengesahkan akan sembahyang Jumaat. Adapun sembahyang biasa ini kita berjemaah tujuannya untuk nak dapat fadilat 27 itu, untuk nak dapat fadilat berjemaah. Itu dia tak sama. Maka
dengan sebab sembahyang Jumaat itu syarat bagi nak sah sembahyang Jumaat mesti kena berjamaah, maka sebelah balik imam pun mesti kena niat berjamaah, sebelah balik makmum pun mesti kena niat berjamaah. Cumanya cara niat tu tak samalah. Imam niat jadi imam pun boleh, atau niat berjamaah pun boleh, tetapi imam tak boleh niat mengikut. Nak mengikut siapa dia sebab dia imam. Jadi imam tu cara nak niat untuk nak dapat jemaah bagi imam tu, imam niat sajaku sembahyang zuhur, atau kalau sembahyang biasa sajaku sembahyang fardu Jumaat, imam artinya berjamaah. Berjamaah pun kalau dia di depan dia jadi imam. Sebab kalau kita niat berjamaah sajaku sembahyang fardu zuhur, kalau sembahyang zuhur berjamaah, makmum boleh niat begitu, imam pun boleh niat begitu. Imam kalau dia niat berjamaah, maknanya dia duduk di depan, maknanya dia jadi imam. Makmum dia niat jemaah, dia niat berjamaah, dia di belakang, maknanya dia jadi makmum. Begitulah. Jadi qarinah itu kita boleh tahu kata dia tu imam ke makmum, maka tengok dia di depan ke dia di belakang. Kalau kita guna perkataan niat berjamaah. Jadi perkataan berjamaah, makmum pun boleh guna, imam pun boleh guna perkataan berjamaah di dalam niat untuk nak dapat berjamaah tadi. Tetapi tapi kalau tak nak guna perkataan berjamaah, imam mesti kena guna perkataan imam. Sajaku sembahyang fardu zuhur, imam. Sajaku sembahyang fardu Jumaat, imam. Makmum boleh guna makmum. Dan juga makmum boleh guna perkataan mengikut imam. Sajaku sembahyang fardu zuhur mengikut imam. Sajaku sembahyang fardu Jumaat mengikut imam. Begitulah. Maka wajib atas makmum, tengok dia katanya, adapun Jumaat, maka wajib. Ni Jumaat tak kira lah orang yang datang Jumaat itu wajib Jumaat ataunya tak wajib. Pasal niat sama. Orang yang wajib Jumaat, maka wajib niat berjamaah dalam masa takbiratul ihram pun wajib juga. Kalau orang tak wajib, seperti orang perempuan, boleh, harus bagi orang perempuan nak datang sembahyang Jumaat. Sekiranya kalau ada tempat disediai untuk mereka sembahyang Jumaat, boleh. Apabila orang perempuan datang sembahyang Jumaat, maka niat pun sama, mesti kena niat berjamaah, niat mengikut imam dalam masa takbiratul ihram. Maka apabila dia sembahyang Jumaat, maka tak payah sembahyang zuhur dah memadai. Tengok, adapun sembahyang Jumaat maka wajib atas makmum niat mengikut imam. Wajib di atas makmum niat mengikut imam. Tapi tak mesti begitulah, niat mengikut imam atau niat jadi makmum, niat berjamaah, memadai kesemua. Janjinya kena ada niat mengikut imam. Dia niat makmuman pun boleh, dan niat iktidaan pun boleh, dan niat jamaatan pun boleh. Maka wajib atas makmum niat mengikut imam. Itu kalau makmum. Dan wajib atas imam. Imam pun mesti kena niat juga. Sebab wajib di atas makmum dan imam berjemaah pada sembahyang Jumaat. Dan wajib atas imam niat jadi imam. Orang yang jadi imam mesti kena niat jadi imam. Niat tadi tu bila serta takbiratul ihram. Mesti kena niat ketika takbiratul ihram keduanya, yakni imam dan makmum. Makmum pun mesti kena niat mengikut imam sembahyang Jumaat pada masa takbiratul ihram. Imam sendiri pun mesti kena niat jadi imam, niat jadi imam ketika takbiratul ihram juga. Dengan maknanya kalau sembahyang Jumaat makmum niat selepas pada takbiratul ihram tidak memadai. Imam sendiri pun kalau dia niat jadi imam selepas pada takbiratul ihram, maka sembahyang Jumaat imam itu tak jadi. Sembahyang Jumaat imam itu tidak jadi. Begitulah. Sebab apa begitu? Kerana syarat berjamaah pada sembahyang Jumaat. Yani kerana syarat berjamaah pada nak sah sembahyang Jumaat.
Demikian lagi yakni seperti sembahyang jemaat. Sembahyang muadah. Sembahyang muadah yang kita terkenal katanya sunat i'adah. Sembahyang sunat i'adah atau sembahyang muadah, sembahyang sunat. Sembahyang muadah ni seperti cerita di dalam hadisnya, asal nak jadi sunat muadah ni ada dua orang sahabat, dia dah sembahyang fardu di rumah masing-masing. Dia sudah sembahyang fardu di rumah. Selepas pada dia datang sembahyang fardu di rumah, dia datang ke masjid Nabi. Apabila dia datang ke masjid Nabi, maka ada di dalam masjid Nabi itu ada seorang sahabat yang lain pula sedang sembahyang seorang diri. Sembahyang fardu seorang diri. Sebab Nabi dah selesai, orang lain dah selesai daripada sembahyang, tetapi dia belum sembahyang lagi, maka dia datang kepada masjid, dia sembahyang seorang diri. Maka Nabi, tiba-tibanya Nabi masuk ke dalam masjid. Nabi tengok ada seorang itu sembahyang seorang diri. Nabi tengok kepada dua orang yang dah sembahyang di rumah tadi, duduk di tepi dindingnya. Maka Nabi kata kepada dua orang tadi, kenapa kedua kamu tak sembahyang di belakang orang itu? Kenapa kedua kamu tak sembahyang di belakang orang itu? Maka jawab dua orang lelaki ini, dia katanya, kami dah sembahyang di rumah kami. Kami dah sembahyang di rumah kami, kami datang pada masjid. Maka Nabi pun jawab, kata, bila-bila lagi akan datang, bila-bila kamu sepatut ingat bahwasanya kalau kamu dah sembahyang fardu, contohnya sembahyang zuhur, kita dah sembahyang zuhur. Tak kira sembahyang seorang diri ke atau sembahyang berjamaah ke, tak kira. Sama. Apabila ada seorang berjamaah, apabila ada yang lain pula sembahyang fardu pula, tak kira orang tu sembahyang seorang diri ke, artinya datang berjemaah yang atas, datang jemaah yang lain sembahyang fardu pula, maka sunat bagi kita sembahyang sekali lagi pula. Zuhur masalan atau yang lain lagi yang kita sudah sembahyang. Jadi maknanya dia sembahyang sunat muadah sana itu maknanya sembahyang fardu yang kita dah tunaikan. Sembahyang fardu kita dah tunaikan. Kemudian ada orang sembahyang fardu pula. Selepas pada kita sudah selesai sembahyang, ada orang sembahyang fardu pula. Tak kira orang yang sembahyang fardu tu seorang diri ke atau berjamaah. Maka sunat bagi kita sembahyang sekali lagi. Maka sunat bagi kita sembahyang sekali lagi. Maka sembahyang sekali lagi itu dikatakan sembahyang sunat muadah. Tetapi cara niatnya, macam mana kita niat sembahyang fardu, macam itulah kita niatnya. Jadi maknanya apabila kita nak sembahyang sunat muadah, cara niat kita niat saja usalli fardhu zuhri, kalau sembahyang zuhur. Saja ku sembahyang fardu zuhur, niat fardu tetapi jatuh jadi sunat. Niat fardu tetapi jatuh jadi sunat. Malaikat kalau nak qada bolehlah. Ni masalah kita tidak ada sembahyang yang hendak diqada. Zuhur kita dah sembahyang, kita datang ke masjid, ada orang sembahyang zuhur pula. Maka sunat bagi kita sembahyang pula zuhur yang kita dah sembahyang itu. Maka cara niatnya, niat macam mana kita niat sembahyang fardu. Jangan kata usalli sunnataz zuhri, jadi sunat zuhur pula. Kita niat usalli fardaz zuhri. Ma'muman. Begitulah. Maka tetapi dapat pahala sunat. Niat fardu tapi dapat pahala sunat. Tengok. Dan sembahyang yang kedua. Sembahyang yang kedua yang dijamakkan. Dikarenakan sembahyang yang kedua ini ialah sembahyang asar atau sembahyang isyak. Dan sembahyang yang kedua, dimaksudkan sembahyang yang kedua ialah sembahyang isyak atau asar. Yang dijamakkan dengan sebab hujan.
Yang kita jamukkan asar di dalam zuhur, yang kita jamukkan isya di dalam maghrib dengan sebab hujan, bukan dengan sebab musafir. Kita ni boleh jamuk dengan sebab musafir, boleh jamuk sembahyang zuhur dengan asar, maghrib dengan isya dengan sebab musafir. Kalau jamuk dengan sebab musafir boleh takdim, boleh takhir. Dan juga boleh kita jamukkan sembahyang dengan sebab hujan, bukan dengan sebab kita orang musafir. Tetapi syarat dianya kita kena jamuk asar di dalam zuhur, kita kena jamuk isya di dalam maghrib. Rupanya dia ada syarat-syarat dia lah. Boleh nak jamuk dengan sebab hujan tu, contohnya kita datang sembahyang zuhur, kita datang ke masjid ke atau ke surau ke untuk sembahyang zuhur. Ketika kita datang ke masjid untuk nak sembahyang zuhur tu, misalnya hujan belum datang lagi, belum turun lagi. Tetapi apabila kita sembahyang zuhur itu, ketika kita sedang sembahyang zuhur, tak kira lah, atau belum sembahyang zuhur lagi, hujan turun lebat. Hujan turun. Apabila ketika kita sembahyang zuhur, ketika kita beri salam sembahyang zuhur, hujan masih ada lagi. Hujan masih ada lagi. Sekiranya kalau kita sudah sembahyang zuhur, kita balik ke rumah. Apabila balik ke rumah, tentu pakaian kita akan dibasahkan dengan air hujan. Akan basah. Maka kemudian apabila basah pakaian kita, maka nak datang sembahyang asar tu tak susah lah. Sebab pakaian, sebab orang dulu tu pakaian dia ni, kain baju dia tak banyak. Kalau dah basah, susah nak pergi ke mana-mana. Sebab biasanya setengah orang tu ada satu pasang saja. Kalau basah, basah. Tak ada yang lain nak boleh salin. Maka dengan sebab apabila fardunya, kalau sudah sembahyang zuhur, kita balik ke rumah dengan sebab hujan turun, akan basah pakaian kita. Apabila basah pakaian kita, basah pakaian ni setengah daripada perkara yang menguzurkan datang sembahyang jemaah. Tidak ada pakaian basah, maka setengah pada uzur boleh meninggalkan jemaah. Maka dengan sebab kesukaran kita, kalau kita sudah sembahyang zuhur, kita balik ke rumah, dengan sebab hujan tu ada, payung pun tidak ada, fardunya payung tidak adalah, pakaian kita akan basah. Maka dengan sebab itulah, kalau basah pakaian nak datang ke masjid untuk sembahyang jemaah asar tak boleh. Maka sebab tu syarak membukakan peluang selepas pada sembahyang zuhur boleh kita teruskan sembahyang asar. Selepas pada sembahyang maghrib boleh kita teruskan sembahyang isyak. Begitu. Tetapi dia syarat dianya ada hujan ketika beri salam sembahyang zuhur. Syarat dianya ada hujan pada ketika memberi salam sembahyang zuhur atau sembahyang maghrib. Dan hujan itu terus sehingga kita mulai takbiratul ihram dengan sembahyang asar atau sembahyang isya. Jadi syaratnya hujan ada ketika itu. Kalau belum pada tu hujan tidak ada pun tidak ada masalah. Contohnya masalahnya kita katanya kita datang ke masjid untuk nak sembahyang zuhur atau untuk nak sembahyang maghrib. Kita datang ke masjid, hujan belum ada lagi. Tiba-tibanya apabila hampir-hampir kita nak beri salam sembahyang zuhur, hujan turun lebatnya. Lebat hujan. Maka selepas pada sembahyang zuhur tu, ketika kita beri salam sembahyang zuhur tu, hujan lebat. Mulai sembahyang zuhur, hujan belum ada lagi atau hujan ada sikit-sikit lah. Tetapi apabila kita beri salam tu, hujan lebat. Lebat sakat mana? Sekiranya kalau kita sudah sembahyang zuhur, kita balik akan basah pakaian kita. Tak kira lah ada payung, ada kereta tu tak kira. Kira kata kalau kita balik tak berpayung, tak masuk dalam kereta, akan basah pakaian kita. Walaupun kita orang yang ada payung sekalipun. Kita ada kereta sekalipun. Sekiranya kalau kita balik tak berpayung, akan basah.
Maka ketika kita beri salam sembahyang zuhur itu hujan ada, maka boleh kita nak terus sembahyang asar. Tapi syaratnya ketika kita sembahyang asar, takbiratul ihram sembahyang asar tu hujan masih ada lagi. Selepas pada takbiratul ihram dengan sembahyang asar, maka hujan berhenti pun tak apalah, boleh teruskan. Atau hujan tak berhenti pun tak apa. Hujan dah berhenti, sembahyang asar boleh satu rakaat, hujan berhenti. Tak apalah, terus sembahyang asar. Apabila sudah sembahyang asar, balik. Balik tu masuk asar, tak payah sembahyang lah asar. Maknanya syarat dianya mesti kena ada hujan pada akhir sembahyang zuhur, pada awal sembahyang asar. Kalau siang, kalau malamnya mesti kena ada hujan pada akhir sembahyang maghrib dan pada awal sembahyang isya. Tetapi syaratnya nak boleh jamu isya di dalam maghrib sebab hujan, syaratnya nak boleh jamukan asar di dalam zuhur sebab hujan, syaratnya sembahyang asar itu sembahyang berjamaah. Syaratnya sembahyang isya itu sembahyang berjamaah. Jadi sebab itulah, jadi tiga-tiga sembahyang ini, sembahyang Jumaat dan sembahyang sunat muadah dan sembahyang yang kedua ialah sembahyang asar atau sembahyang isya, pada masalah jamak dengan sebab hujan ni, tiga-tiga sembahyang ini sembahyang yang wajib berjamaah. Maka dengan sebab tiga-tiga ni sembahyang yang wajib berjamaah, syarat bagi nak sah dianya mesti berjamaah. Maka wajib kena niat berjamaah, niat mengikut imam, niat berjamaah pada masa takbiratul ihram. Tak sama dengan sembahyang biasa ini, berjamaah itu bukan syarat bagi nak sah dia, hanya nak mendapatkan fadilat jamaah saja. Sebab tu boleh kita niat niat pada masa takbiratul ihram, dan boleh nak niat mengikut imam pada selepas pada takbiratul ihram. Itu kalau sembahyang biasa. Begitulah tentang syarat yang pertama ialah niat mengikut imam. Tetapi huraian dia tu belum selesai lagi. Tafsir dianya ada banyak lagi. Maka untuk hari ini kita sekadar itu dulu. Akhir dengan kata, maka jika meninggal ia akan ini niat atau syak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin.